Assalamualaikum. Buka. Dia tak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin al-hikmah waftah alaina ladunna 'ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan memulakan kitab yang baru ni, iaitu kitab Sifat 20 yang telah disusun oleh Ustazah Nur Aini Abu. Mudah-mudahan Allah merahmatilah penyusun kitab ni. Dan sebenarnya Ustazah ni dia memang dikenali sebagai seorang yang penterjemah atau penyusun kitab-kitab. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati dia lah dan memberi dia kekuatan untuk terus menulis. Amin, insya-Allah. Kerana jasa dia itu memudahkan untuk kita menuntut ilmu, insya-Allah. Jadi kita memanjang-manjangkan ilmu tu. Jadi kita hari ni kita akan masuk mukadimah. Mukadimah ni pun saya tak tahu lah berapa lama pula. Tapi dia kena step by step lah. Mukadimah ni kalau saya punya buku ni dia tulis berapa ni dah, tak ada muka surat kot. Kita tengoklah mukadimah, cari mukadimah. Dia kat depan tu dia ada kata pengantar kan. Yang tu kita boleh skip lah. Kita pergi kepada mukadimah je. Sebab dia penting mukadimah ni sebenarnya. Walaupun kita nampak tajuk kita tu nak mengaji yang ni, tapi dia kena tengok mukadimah. Insya-Allah. Jadi kenapa pentingnya mengaji sifat 20 ni? Pertama nak kena faham begini. Allah itu kan, kita nak faham sifat kesempurnaan Allah, bukan 20 je. Jangan sesekali kita faham 20 je ke sifat kita nak belajar, tu salah lah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu Allah dia yang tahulah. Tak tahu berapa banyak lah. Cuma para ulama dia susun supaya dia dapat kita mudah faham tu dalam bentuk kita sebut sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Gitu. Dan kenapa pula perlu kita nak mengaji sifat 20 ni? Karena bila kita kata kita ni manhaj ahlus sunnah wal jamaah.
Ha. Apa kaitan manhaj dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni? Mana aliran, ikutan kita tu. Malah kalau kita tengok pelajar-pelajar kita yang mengaji di Al-Azhar kan. Sebenarnya ramai orang ingat ni Al-Azhari. Kan bila orang mengaji Azhar, kita kata ni dia ngaji dia ni Al-Azhari lah. Sebenarnya bila kita mengaji sahaja sifat 20 ni semua orang bermanhajkan Azhari. Sebab tu sebut Al-Azhari itu makna bermanhaj sifat 20. Kenapa ulama susun sifat 20 ni? Supaya kita ni jelas pegangan akidah kita tu. Sebab dalam akidah ni, kalau kita biasa dengar istilah seperti rububiyah, uluhiyah, asma' wal sifat kan. Tapi kita tak mengaji pendekatan begitu. Sebab di sana ada sedikit masalah di sana bila rububiyah dengan uluhiyah itu dipisahkan. Tu kita tak mengaji ikut kaedah tu. Dia dalam kita mengaji sifat 20 ni, kaedah kita, manhaj kita ni, rububiyah dan uluhiyah tu saling berkait. Supaya dalam jangka masa panjang bila kita mengaji, dia akan jadi seorang insan, seorang hamba Allah Ta'ala yang sungguh dalam bab tauhid dia. Dia sungguh. Bukan kata orang lain tak sungguh. Dia tak sungguh. Bila kata sungguh tu, bila kata Ahlussunnah wal Jamaah ni, kaedah dia Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas. Tu sungguh. Mana kita memahami Al-Quran tu dengan ijma' ulama yang memberi kita faham. Sebab tu sana nak faham al-ulama warithatul anbiya. Kita nak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ulama. Sebab tu kita kalam-kalam kita ni bukan kalam kita, kalam ulama. Kalam ulama kita ni cuma memanjangkan sahaja kan. Itu kaedah kita, nak jelas yang tu. Kenapa kita mengaji ni? Sebab inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Itu asas. Dan kenapa pula kita beri penekanan bab tauhid ni dia penting? Sebab tauhid ni, kesalahan dalam tauhid dia menyebabkan kita masuk neraka. Tu berat. Kesalahan dalam tauhid menyebabkan kita masuk neraka. Saya bagi contoh umum sahaja. Kan? Bila kita faham bahawa laisa kamislihi syai'un sebagai contoh. Kita akan pergi gak kepada perbincangan ni mukadimah tak pergi mana lagi. Cuma saya nak bagi faham dulu begitu. Kan? Bila kita faham pada ayat Allah SWT itu tidak menyerupai Allah itu dengan sesuatu apapun, tiba-tiba kita ni ada terdetik di hati kita ni, Allah itu kita letakkan dia bertempat sebagai contoh. Atau kita kata Allah berjirim. Atau kita kata Allah perlukan masa. Berjisim dan sebagainya. Masya Allah, maka rosak akidah kita. Rosak akidah kita ni bukan sekadar berdosa. Rosak ni maknanya tergelincir iman. Tergelincir iman maknanya masuk neraka abadan abada. Itu berat. Walaupun dia semayang dia kemah. Serban besar bakui ni kata kan. Kemah dia pakaian, kemah syariat dia, kemah. Tauhid dia rosak habis, tak ada benda. Nampak hebat? So tauhid ni dia penting. Sedangkan bab fiqh, kalau seseorang tu buat salah, kita berdosa, kita orang berdosa, saya orang berdosa. Kita ni pendosa. Bila kita berdosa dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, maka kita pun sedar kita buat dosa. Maka kita buat apa? Kita bertaubat, berdosa. Kita bertaubat insya-Allah. Kan dia tidak membatalkan amalan yang lain. Dia tidak membatalkan amalan yang lain sebab dia berdosa, dia sedar dia berdosa. Mana ada peluang, ada harapan. Tapi kalau bab tauhid, contoh satu orang ibadahnya banyak, tiba-tiba akidah dia salah, masuk neraka. Berani masuk neraka. Auzubillah min zalik. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah menjauhkan kita, melindungi kita daripada dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang kalau dalam ibadah, kalau dia salah, boleh dibetulkan. Lepas habis contoh dia kesalahan dalam sembahyang, ada orang tegur, dia boleh je ganti semula. Dia boleh je buat semula. Dia boleh saja betulkan. Cuma beza di sana, kalau bab fiqh ni belajar sampai betul tepat. Batal. Haram. Begitu. Sah. Tapi bab akidah, dia sampai hujungnya, Allahu a'lam. Dia begitu. Allah yang maha mengetahui tentang dirinya.
Jangan sampai ada orang dia belajar akidah sampai dia dapat. Dia dapat apa tu? Dia kata begini rupanya Allah Taala ni, dia kata. Tak betul ya. Sebab tu di sana disusun pula dalam sifat 20 ni, supaya kemas lagi kita ni ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah. Tu kemudian lambat lagi tu nak pergi tu sebenarnya. Jadi hari ni kita masuk mukadimah ni. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita lah untuk tetap iman kita ni atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, insya-Allah. Amin. Bangsa Arab di masa jahiliyah, nampak dia mula kitab. Bangsa Arab di masa zaman jahiliyah. Biasa buat jahiliyah ni, macam mana keadaan orang Arab masa tu? Kita sedia maklum lah. Kalau kita tengok, kita tak tengok lah kan. Kita belajar je lah. Kita belajar, maka di Baitullah tu saja, keliling Baitullah tu penuh dengan berhala. Macam mana kita nak faham tu? Kaabah tu, selain Kaabah penuh dengan berhala. Kurang-kurang berhala masa tu pun 360 jenis berhala. Kurang-kurang pun. Dengan yang besar-besarnya, kita pun biasa dengar Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzan. Malah nak sebut pelan-pelan kan? Benda syirik. Benda tak betul. Benda tak betul kita nak sebut lama-lama. Tapi nak faham begitu. Kaabah tempat yang sama tu. Penuh tu. Dan pasal tu Nabi SAW bila datang, ada tak Nabi pergi terus pecahkan tu? Tak. Nabi tak buat begitu. Nabi tak buat begitu. Sebab itu ada perkara dalam hidup kita ni. Satu perkara yang salah, kita tak boleh mengambil tindakan tergesa-gesa. Ni tak boleh kita terus pergi ambil tindakan yang tak sepatutnya. Bukan kita redha, tak redha. Tapi belum tiba masanya. Bila tiba masanya, bila Futuh Mekah. Kan? Masuk Islam dah kuat. Islam datang semula untuk bawa Islam masuk ke Mekah. Daripada Nabi di Mekah, Nabi pergi Madinah, Nabi datang semula ke Mekah. Tu lama lah tempoh dia. Kan? Nak faham macam tu lah. Jadi bukanlah bermakna kita meredai, tidak. Cuma nak faham, hari ni ada tak tokoh-tokoh berhala-berhala seumpama itu? Ada lah. Begitu nak faham. Kan? Sedangkan siapa yang jadikan manusia, siapa yang jadikan alam ni? Allah SWT. Kenapa yang manusia tak nak sembah Allah SWT? Sedangkan Allah dah sebut dalam Quran, innani anallah. Allah kata. Itu Allah kata sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu jelas. Jelas. Mana Allah tu Tuhan. Kalau orang tanya kita kan, apa nak kata Allah Tuhan? Inilah ayat ni. Nak mudah lagi, ayat tauhid kita, surah yang paling mudah ialah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Esa tu adalah bahasa kita nak faham satu. Tapi kenapa guna Esa tu? Dari sudut bahasa, tak faham. Tak ada bahasa lain orang kata Esa. Tapi daripada lain ada boleh kata kan, ni satu. Kan? Contoh, ini satu contoh. Orang tak kata ini Esa. Jadi Esa tu khusus. Cuma nak faham bahasa kita, tak salah sebutlah. Pasal nak faham Allah tu satu, katakan Tuhan itu satu. Betul lah tu. Satu tu maksud Esa, tunggal. Bukan kata satu tu macam ni. Kalau satu macam ni masih rosak lagi. Cuma nak faham bahasa kita sahaja. Nanti ada orang kata, oh satu begitu. Salah lah. Pasal dia merujuk pada jari. Cuma bahasa kita nak faham, satu kita faham tu beginilah. Itu pada majasnya, pada lahirnya nak faham gitu. Hakikat sebenarnya bagaimana? Tu dia balik semula kepada Allahu Alam. Tak, dia mesti macam tu. Sampai bila orang kata, macam ni lah, macam ni. Betul-betul. Subhanallah. Dia tak betul. Hebat Allah ni. Kalau kita mengaji betul sampai habis ni, memang jatuh cinta. Sebab dia Tuhan kita. Dia yang jadikan kita. Masya Allah. Jadi berakidah ni selesai lama dah sebenarnya. Bila selesai? Alam roh tu. Kadang-kadang bila kita sembang dengan orang Hindu, dia mengaku Allah tu Tuhan. Tapi boleh tak kita terima dia? Tidak yang boleh. Dia mengaku tu sebab dia melihat bahawa fitrah manusia nak pada Tuhan.
Tapi itu tak beriman lagi ya. Itu yang kita kena belajar sifat 20 tu. Kalau orang mengaji rububiyah saja, dia faham semua manusia ni mengatakan Allah tu Tuhan. Walaupun dia tu kafir. Kita tak begitu. Jadi maksud kalau dia nak beriman sungguh, dia kena sedar, makna yakin bahawa Allah tu Tuhan dia, maka dia kena menyatakan keyakinan dia tu dengan lafaz. Maka lafaz tu ialah asyhadu. Dia mesti begitu. Dalam mazhab Syafi'i kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia berislam. Masa dia lafaz, dia yakin tadi. Dia lafaz tu mestilah dia yakin, tasdik di hati dia memang Allah tu Tuhan. Lepas tu ditambah di sana juga ditambah dengan perbuatan amal dia. Tapi ada setengah pandangan kata 2 tu pun dah cukup dah. Tapi kita ambil yang lebih kemeh 3. Mana dia lafaz, dia tasdik dan dia berbuat. Maka kemas iman di Islam dia. Sebab tu bila dalam hadis Jibril alaihi salam, masya-Allah tabarakallah. Bila Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tanya dulu bab iman. Tanya bab Islam dulu. Kenapa tanya bab Islam dulu? Pasal mudah. Kalau tanya bab iman dulu payah. Kan Islam tu mudah pasal dia perkara zahir, perkara nampak. Mana syahadah tu nampak, mana dia nyata. Dia nyatakan syahadah dia, syahadatain dia. Kan, tapi dalam hati dia kita tak tahu. Dia kita perlu siasat yang tu. Jadi bila dia syahadah, maka dia Islam. Nak mudah. Kalau kita duk tanya hati dulu, letak bab iman dulu, tanya hati, hang betul tak beriman ni? Kalau hang tak betul, tak sungguh, jangan kami tak bagi masuk Islam. Ramai tak masuk. Sebab kita sendiri yang dah lama pun banyak tak yakin. Kalau kita yakin, tentu kita tak bimbang tentang rezeki. Tentu kita tak bimbang kalau kita mengaji agama. Tentu kita tak bimbang tentang masa depan kita. Tentu kita tak bimbang dalam banyak hal. Kita pun banyak kebimbangan. Padahal kita ni, kalau saya rujuk pada umur saya, kan, 56 tahun, kalau ambil daripada 15 tahun, berapa tahun ada tu? 41 tahun lebih kurang kan? 41 tahun lebih kurang, mesti ada lagi perkara-perkara yang bermasalah. Itu bahayalah tu kan? Tak bolehlah ada masalah. Cuma nak cerita dalam umur kita yang lama ni pun, iman kita tak mantap sungguh pun. Masih lagi ada keraguan-keraguan. Tambah kalau orang baru nak masuk Islam, tiba-tiba kita tekan bab tu dulu, tak boleh. Jadi dalam hadis Jibril tu, maka Jibril dia tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebagai isyarat pada kita mudah Islam ni. Lepas tu baru tanya bab iman. Lepas tu baru cerita bab ihsan. Islam, iman, ihsan. Padahal perkara yang penting adalah iman. Sebab tu kaedah dia, orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pastinya Islam. Jadi kalau orang tak Islam ni, dia kata Tuhan tu Allah juga, dia kata kan. Itu pengakuan yang tidak diterima. Melainkan setelah dia melafazkan syahadah. Begitu kaedah dia. Allahu a'lam. Jadi kita pun memang soalan nasihat ni bagus sangat sebenarnya. Sebab kita memang kena bawa kebimbangan ni. Sebab kebimbangan ni, bayang kalau satu orang tu dia tak ada syahadah. Di akhirat tu tempat dia di mana? Bayang kita ni bila balik kepada Allah Ta'ala, amin, insyaAllah Allah masuk kita dalam syurga Allah SWT. Sebab orang beriman ni dosa kot mana pun, dia masuk neraka, Allah keluarkan, masuk syurga balik. Kita ni orang berdosa, Allah masukkan dalam neraka, Allah siksa kita, hukum kita atas dosa kita. Kalau tak sempat bertaubat, kalau bertaubat lahir macam bayi baru lahir. Ramai orang berdosa, dosa dahsyat-dahsyat je, bukan sikit-sikit. Tapi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, ataupun taubat tu pula disertai dengan ujian daripada Allah Ta'ala, susah payah, sakit pening kan, kematian dan sebagainya. Dia sabar, dia redha, dia rasa ni hukuman Allah Ta'ala kepada dia, dia mati balik tu dia kosong, masuk syurga terus. Tapi kalaulah dia tidak ada perkara yang Allah tak ampunkan dia masuk neraka, tapi kemudian dia keluar daripada neraka dan dia masuk syurga dia. Itu untungnya kalau iman ni benar. Sebab tu dalam bab iman ni tidak boleh ada jahil, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada zon, tidak boleh ada waham. Dia tak boleh, pendek kata nak faham, tak boleh ada walaupun sebesar zarah keraguan, dia tak boleh. Kadang-kadang kita amal lemah tapi yakin padu. Tu lagi bagus kita. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada 2 orang dia ikut Nabi Musa. Dia beriman lah. Tapi seorang ni dia jarang ikut. Dia pun beriman dengan Musa, tapi seorang jarang follow lah maksudnya. Dia tak jadi followers lah kan. Dia jarang ikut. Yang seorang selalu ikut. Pada pandangan orang, yang selalu ikut ni hebat lah.
Kan? Pergi berdakwah, belajar dan sebagainya. Kemudian ditakdirkan Allah SWT, dia meninggal, yang selalu ikut tu. Maka Allah perintah Nabi Musa, jangan kebumikan dia dengan secara yang baik maksudnya. Jangan uruskan dengan sempurna. Nabi Musa pun pelik juga. Dia ni selalu ikut aku. Selalu bersama dengan aku. Selalu di samping aku. Jadi balik tanya kepada isteri yang meninggal tu. Sebab biasa nak tahu isteri lah. Dia tanya isteri, dia kata memang suami dia selalu ikut dan sebagainya. Tetapi suami dia ada pernah sebut sekali. Dia kata kita ikut Nabi Musa ni baguslah. Tapi kalau Nabi Musa tak betul, habislah kita. Maksudnya apa itu nak faham? Dia tak yakin pada Nabi Musa AS. Dia sebut sekali itu je. Padahal dia orang yang hebat. Dia beriman tu, maksud beriman ni bahaya. Kalau ada orang dia ada keraguan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Kita duk cerita pasal mukjizat Nabi, dia ragu contohnya. Takkan air boleh tukar lekuk jari kot. Takkanlah Nabi boleh belah bulan yang jauh. Tak logik, tak logik. Itu bahaya sekali bila sains dia banyak belajar fakta kan. Sebab bila tak kait dengan Quran memang dia jam lah. Dia akan nampak fakta. Bila benda tak fakta, tak dapat dibuktikan, maka dia tak boleh terima. Jadi kita pun terpengaruh juga dengan kepercayaan begitu, keyakinan yang begitu. Maka habis rosak. Kalau ikut zaman tu Nabi Musa AS, jangan diuruskan jenazah tu. Sedangkan ada seorang lagi yang jangan ikut, meninggal juga kemudiannya. Dan Allah perintahkan Nabi Musa AS sempurnakan urusan pengebumian dia. Sempurnakan. Padahal Nabi Musa kata, ni jangan ikut aku, tak apa nak popular pun. Tak popular sangat. Kalau zaman kita ni tak nampak sangatlah dekat medsos kan. Orang sekarang ukuran popular dia medsos lah kan. Orang sekarang. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak salah pun, tapi nak kena betul jagalah. Jadi bila pergi tanya kat isteri dia, apa kelebihan dia ni pula sehingga Allah suruh aku sempurnakan jenazah suami kamu ni. Maka kata isteri dia, suami saya ni memanglah dia ni kira tenggelam timbul lah, faham lah kan. Tenggelam timbul, kadang beramal, kadang macam tu macam ni. Tapi dia selalu dia dengar suami dia berdoa malam-malam. Dia kata, wahai Tuhan, neraka manalah yang akan kau campakkan aku ni sebab dosa aku ni. Maksudnya apa? Dia yakin adanya neraka Allah SWT. Dia yakin maknanya dia akan kembali kepada Allah. Itu keyakinan. Keyakinan tu dia tak ragu-ragu. Dia tahu dia berdosa dan dia tahu nanti Allah akan masuk di neraka. Dia minta ampun dengan Allah. Minta Allah ampunkan dosa-dosa dia supaya dia tak dimasuk dalam neraka. Karena keyakinan tu Allah terima. Sebab keyakinan. So kita kalau kita mengaji ni kan, keyakinan kita bahawa Allah itu maha melihat kita, mengawasi kita. Kok mana kita nak yakin tu? Dengan mata kepala? Tidak. Tapi dengan mata hati kita. Tapi sebelum sampai ke mata hati itu, kena pergilah pada syariat dulu. Maka pada syariat ni kita kena mengaji. Bila kita mengaji tu, kita mengaji dia, ambil yang mengaji baru kita akan faham. Jangan cerita duk jaga mata hati, tapi ilmu dia tak ada, dia tak sampai. Nanti dia kena tipu daya syaitan, iblis nafsu sahaja. Kan? Masya Allah. Sebab tu kita bila masuk syurga Allah SWT, yang kita bimbang nanti, kita akan tengok mana kawan aku. Atau orang lain pun fikir itu, manalah dia ni kan. Masya Allah. Mana isteri aku, mana suami aku, mana anak-anak aku, mana bapa-bapa saudara aku, mana tok aku, opah aku. Itu yang kita duk fikir. Duk fikir kan. Sebab tu kerja kita ni, semua orang ada tanggungjawab ni, perluaskan. Ada orang nak beriman, cepat-cepat kita Islam dengan dia. Dia kata nak Islam, cepat-cepat dengan Islam dia. Masalah dengan jabatan, masalah hal-hal berkaitan dengan borang, cerita kemudian. Islamkan dulu. Jangan kata nanti kita ambil borang dulu. Islamkan dulu. InsyaAllah. Apa tadi? Bangsa Arab di masa jahiliyah menyembah bermacam-macam berhala. Macam-macam jenis berhala. Ada orang datang dari jauh, dia bawa berhala tempat dia. Ada orang meniaga, ada berhala meniaga pula. Ada orang nak masuk rumah apa ke kan, rumah baru ke, musafir, ada berhala, dia jenis-jenis lain. Sebab tu bila Nabi datang bawa kan agama tauhid ni, la ilaha illallah ni, antara yang terkesan dan yang marah sangat ni ialah businessman lah. Pengusaha berhala ni. Pasal bisnes ni memang laju kencang. Tiba-tiba ada orang kata, ini perkara yang syirik. Kan ni tak boleh. Ni dilarang. Tak boleh begini. Yang bolehnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah.
Yang lain tu bukan Tuhan. Yang lain tu bukan agama. Marah dia pun. Orang duk beli selalu, tiba tak beli dah. Masya Allah kan, benda dunia, agama telah diduniakan. Jadi benda-benda yang mereka buat sendiri kemudian disembah dan diagungkan. Buat sendiri, logik akal kita dia buat sendiri. Betul letak situ, betul minta boleh dengan benda yang dia buat. Kalau kita guna akal kita, agak-agak boleh terima, tak boleh terima. Sebab tu bila mengaji ilmu tauhid ni kita akan sentuh kemudian lah. Kita akan sentuh hukum akal. Kan? Kita akan sentuh hukum adat. Kita akan sentuh hukum syariat. Nampak? Dia mesti ikut dulu. Mula-mula tengok akal dulu. Sebab bila akal yang sempurna, dia boleh terima tak tu? Tak boleh terima. Itu akal yang benar. Kan? Dan itulah istimewanya manusia ni bila Allah jadikan sebab Allah bagi akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian, satu segi kesempurnaan jasmaninya. Kemudian Allah bekalkan pula kepada dia akal. Dan akal tu pula dia boleh fikir, takkanlah benda aku buat sendiri aku nak sembah pula. Tak masuk akal. Kan? Kalau kita tengok di luar, kita tengok bangunan tinggi, pokok tinggi, ada rumah yang besar, kan? Takkan semua tu buat sendiri tak? Tu akal yang sihat dia fikir macam tu kan? Betul tak? Tapi takkan tengok langit yang luas, gunung yang tinggi, sungai yang mengalir, laut yang bergelora, boleh jadi sendiri. Tak mungkin. Itu akal dia fikir macam tu. Jadi bila orang tak guna akal, dia tak boleh fikir sampai ke situ. Sebab tu nak dibangunkan dulu, nak dibetulkan dulu hukum akal. Tak ada orang kata 2 kali 5 tu 7. Tak ada orang kata 2 kali 5 7. Ada ke? Tak ada. 2 kali 5 10. Kalau kita pusing 5 kali 2 10 je. Tanyalah mana-mana negara dalam dunia ni, walaupun dia mungkin guna bahasa yang berbeza, jawapannya tetap sama. Pasal akal menyetujui jawapan tu. Begitulah nak faham tadi. Jadi bila orang, kalau dia guna akal, aku buat satu benda. Aku yang buat. Betul aku letak kat sini, betul aku minta kat dia. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kalau kita ni, kalau Masya Allah, tabarakallah, kalau dari segi kemanusiaan, yang tak masuk akal ni, kalau tak guna akal ni, OKU lah. OKU akal. OKU ni bukan semuanya tak mukallaf. Dia ada OKU yang mukallaf dengan salah faham. Ada juga tengok OKU dia salah faham. Kenapa tak mengaji? Saya tangan pun tak ada. Dia kata nak ngaji apa? Tak ada sangkut paut dengan akal tu. Dia mengaji. Kenapa tak mengaji? Saya ni rendah. Itu OKU lah. Kan ada orang cakap itu kan, kadang kita dengar kan? Itu sangkut paut. Dia masalah mukallaf ni ialah bila sempurna akal. Jadi bila OKU ni tak sempurna akal, barulah dikira sebagai orang yang tak mukallaf. Macam tak mukallaf, hari ni dia ingat, esok dia lupa. Hari tu dia cakap lain. Tak semalam dia semayang subuh 4 rakaat terus. Tapi semayang tak, bukan tak semayang, tapi ikut dan dia. Macam tu kan. Macam dia tak boleh guna akal, itu baru boleh. Kalau orang yang mukallaf ni, walaupun dia OKU, dia mukallaf tak, kena belajar. Sebab pada logiknya dia boleh jawab kan, 2 kali 5 10 dia tahu. Dan bila dia boleh jawab yang tu, maka pada akal dia tahu tak semua benda yang ada ni mesti ada pencipta. Semua benda yang ada ni mesti ada pencipta, termasuk diri aku. Takkan diri aku boleh jadi sendiri. Mesti ada yang mencipta diri aku. Sebab tu Allah bagi dalil tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi. Kan? Pasal kalau kita kata mana dalil kata aku dicipta, tu lah dalil. Nah, benar tak dalil yang kata Allah cipta sebenarnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh. Wa ma bainahuma lagi Allah kata. Allah kata Allah jadikan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Masya Allah. Kita nak lari kat mana lagi? Tu dalil lah. Dan logik akal kita itu tadi dalil. Bila kita begitu, dalam mengaji akidah dia kena ada dalil. Kalau bab fiqah, kita boleh ikut. Tapi bab akidah semua kena pegang dalil. Kena ada dalil masing-masing, kena ada hujah masing-masing. Baiknya ada dalil nakli dan dalil akli. Tapi kalau tak boleh sangat, sekurang-kurangnya dalil akli. Kan? Contohnya kita nak baca ayat tadi, kita pun tak ingat. Tapi bila orang tanya, apa kata dalil Allah tu wujud? Maka dia bagi dalil, dia kata tanda Allah tu wujud tu sebab ada alam ni. Takkanlah alam ni ada sendiri. Kan? Tak mungkin satu benda tu boleh ada sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Dia bagi dalil akal saja. Selamat juga.
Allah Maha baik kan. Tapi takkanlah selama-lamanya guna dalil akal je. Jadi kita carilah dalil-dalil yang berkaitan. Tak perlu banyak pun. Janji boleh menguatkan keyakinan kita. Sebab bila Munkar Nakir tanya dalam kubur, so kita nak jawab, bukan orang lain. Dalam pengajian bolehlah orang lain jawab kan. Dalam kubur kita nak jawab sendiri. Bila tanya ma rabbuka, nak jawab Allahu Rabbi tu. Allah Tuhan aku. Tu bukan sekadar jawab begitu. Maksudnya kita memang yakin sungguh Allah Tuhan, Allah jadikan kita, Allah jadikan seluruh alam ni. Kita datang daripada Allah, kita balik kepada Allah. Yakin sungguh. Orang balik dah tak tahu apa tentang kita dah, kita yang nak jawab ni. Masya Allah. Balik pada tadi. Jadi benda yang mereka buat sendiri kemudian disembah dan diagungkan, pada akal tak boleh terima. Kalau pada akal kita tak boleh terima. Kenapa pula dia orang ni ada yang profesor, ni contoh kan, ada pembesar, bangsawan, saintis, orang-orang pandai dari dulu sampai sekarang orang pandai-pandai belaka. Kan, masya-Allah. Abu Jahal semua orang pandai-pandai. Kenapa dia tak boleh faham apa yang kita terang ni? Sebab di sana pula kita faham hidayah ni milik Allah SWT. Bila Allah tak bagi hidayah, walaupun dia buat kajian benda tu, dia tak dapat. Dia buat kajian benda tapi dia tak dapat. Dia tahu tentang setiap sesuatu ni ada begini begitu kan. Daripada kecil sampai besar, daripada tunas jadi bunga sampai mati, semua dia kaji. Tapi Allah tak bagi hidayah, dia tak dapat. Tak dapat. Sebab apa? Allah kata laisa alaika hudahum. Bukan kamu bagi hidayah. Bukan kamu yang bagi hidayah. Walakinnallah yahdi may yasha. Melainkan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Bersyukur tak kita? Ya Allah. Bersyukur. Allah bagi hidayah. Cuma kena ingat pula, kenapa kita minta taufik pula? Sebab tanpa taufik, hidayah dan taufik. Sebab tanpa taufik, orang dah Islam tak beramal. Ada ilmu, tak boleh beramal. Sudah beramal, tak boleh berakhlak. Itu tak ada taufik. Ada orang pandai, tak dapat taufik. Tak dapat bawa kepandaian dia kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasul, tak dapat. Jadi kita minta hidayah taufik. Boleh jugalah kita kata taufik hidayah. Boleh je. Ramai juga yang dapat taufik dulu, hidayah kemudian ada juga. Ramai je kan sahabat-sahabat kita, orang kita kenal kan, saudara-saudara kita. Dia dapat taufik dulu. Dia kenal Islam dulu, kenal Allah dulu. Banyak benda dia tahu. Tapi dapat hidayah kemudian. Ada juga begitu. Kan? Masya Allah. Jadi kita perlu kedua-duanya. Semua harapan untuk kebahagiaan. Tu saya kata mukadimah apa saya tak tahulah berapa lama ni. Sebab kata buka kitab. Kalau tak buka kitab, kejap je. Buka kitab, kita bagi ringkasan je. Ni kata buka kitab, kita pergi satu-satu lah. Masya Allah. Semua harapan untuk kebahagiaan ditumpahkan kepada benda-benda mati yang mereka sembah itu. Begitu juga untuk menghindarkan segala malapetaka yang ditakuti. Kepercayaan demikian bukan sahaja terdapat pada bangsa Arab, tetapi tumbuh subur pula hampir pada semua bangsa-bangsa lain semasa itu. Jadi pertama nak faham kenapa pula dia orang sembah benda mati. Walaupun tak betul, tapi nak dapat satu jawapan itu. Maksudnya apa? Manusia ni pada fitrahnya dia perlukan Tuhan. Itu nak faham. Manusia yang pada fitrah dia memang nak Tuhan. Dia perlu ke Tuhan. Cuma dia tak dapat Tuhan yang benar. Sebab tu daripada zaman Nabi Adam AS, kan, sampai akhir zaman ni, sampailah penutup segala Nabi Rasulullah SAW, sampai kiamat, yang diteruskan oleh para ulama, nanti kemuncak dia datang dengan Imam Mahdi Nabi Isa AS, bawa kalimah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu kalimah yang paling agung, kalimah yang paling besar. Afdalu zikr. Dalam Quran kata apa? Fa'lam annahu. Kalau ayat Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu kita bawa tu. Sebab manusia nak pada Tuhan, tapi salah. Macam mana benda mati boleh beri manfaat? Benda yang dia buat sendiri boleh beri manfaat? Tak boleh manfaat. Tapi kenapa dia minta pada benda manfaat tu? Tak bermanfaat tu. Sebab menunjukkan bahawa dia perlu kepada Tuhan. Bila dia nak keluar bermusafir, contoh orang dulu kan, dia perlu kepada Tuhan, maka dia buat suatu amalan yang pelik-pelik.
Dia buat amalan pelik-pelik. Dia ikatnya tali kan. Ikat tali pada kaki isterinya. Dia ikat sampai ke pokok. Kalau putus tali tu, isteri dia curang ni kata. Begitu pula kan. Contoh lah. Kemudian dia tengok pula kalau ada burung gagak ke apa, ni tak boleh pergi ni. Dia pun berjangkit kat orang kita tu. Jangkit. Kadang masuk dalam rumah rama-rama besar kan. Rama besar-besar pinggat tu. Ni ada orang nak mari pakai baju warna coklat dia kata. Dan memang betul hari tu orang yang datang tu memang baju dia coklat. Dia datang baju dia warna coklat. Dia kata, bukan pada kata resah dia. Salah begitu. Salah lah begitu. Kita tengok tu kalau jadi juga apa? Itu maknanya atas kehendak Allah lah. Bukan kerana benda tu masuk tu jadi. Kau sebagai tanda-tanda boleh lah kan. Tapi nak kata mesti berlaku, tidak begitu. Macam nak hujan. Dia tengok awan gelap. Ni garanti hujan. Mana boleh begitu? Yang menurunkan hujan tu Allah SWT. Cuma awan yang gelap tu sebagai apa? Sebagai tanda-tanda bahawa hari ni akan berlaku hujan. Kita dah kejauh nampak, oh ni Taman Seri Raya ni gelap sungguh lah kita nampak. Kita pun balik cepat-cepat takut tak ada angkat baju. Elok sampai rumah, elok panas, lip-lip. Macam mana nak faham tu? Tanda-tanda tak mesti berlaku. Tapi tanda tu memberi kita satu keadaan bertindak segera lah kan. Masya Allah nah. Banyak perkara yang kita nak kena fahamlah di sana insya-Allah kita belajar-belajar ni insya-Allah. Alangkah bodohnya manusia yang menyembah benda-benda mati yang mereka buat sendiri itu. Bodohlah kira. Pasal benda tak betul. Benda salah. Kita perlu minta perlindungan dengan Allah Taala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan kita boleh nak syirikkan Allah SWT. Tidak ada sekutu dengan Allah Taala ni. Dia tiba-tiba buat benda-benda Rob ini. Banyak corak ragam yang mereka sembah. Semua termasuk benda-benda atau apa yang disebutkan makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Ada yang menyembah matahari. Matahari itu makhluk. Sebab apa dia menyembah matahari? Sebab dia nampak matahari ni bersinar-sinar. Oh ini hebat ni. Boleh bagi kita cahaya kan. Boleh bagi kita kehidupan. Boleh menumbuhkan, boleh menerangkan, boleh mudahkan urusan perjalanan. Contoh. Ni Tuhan yang dia kata ni kena sembah matahari ni. Sembah matahari. Padahal matahari itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil kata makhluk Allah Taala? Tadi itulah Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh. Allah yang tadi ingat semua ni umum lah ayat tu, tapi semua apa saja yang ada. Malah Allah perjelaskan pada kita lagi semua makhluk ni pula bertasbih kepada Allah. Bukan suruh kita sembah makhluk. Sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua ni makhluk ni. Tiba-tiba dia pergi sembah matahari nak buat apa? Masya-Allah. Tapi bab anti kepada bab iman ni, dia sampai akhir zaman lah. Masya-Allah. Ramai orang sebut kita kan. Bila kita kata Imam Mahdi dekat dah ni. Tapi masa sama orang rasa takut. Tu sebab apa? Sebab akan datang Dajjal. Kita seronok datangnya Mahdi. Masa yang sama kita takut datangnya Dajjal. Sebab tu kita kena bersedia sungguh dengan bab iman ni. Kita tak tahulah bila kan. Tapi pada jangkaan-jangkaan, pada kajian-kajiannya, kita ni kira dah masuk ujung-ujung lah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah. Masya Allah. Banyak apa tadi? Matahari, bulan ataupun bintang. Kerana dirasakan benda tersebut memberi manfaat. Bulan malam-malam dapat beri cahaya. Bintang kalau orang Arab dulu sebab boleh jadi panduan perjalanan, permusafiran. Orang Arab buat bintang ni handai. Dia tengok, dia tahu dah. Sebab tu waktu orang Yahudi menunggu-nunggu datangnya kelahiran Nabi SAW, daripada sebut satu bintang tu namanya bintang Muhammad. Kan? Sebab tu mereka tahu. Mereka tunggu kat Madinah. Orang Yahudi pakat-pakat masuk Madinah. Yastrib masa tu. Duduk Madinah. Mereka tahu dah. Sebab mereka dah buat kajian kat mana akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka silap. Memang Nabi Muhammad datang ke Madinah. Tapi Nabi Muhammad bukan dilahirkan di Madinah. Dilahirkan di Mekah. Tapi dia punya kaji tu, dia kaji bentuk muka bumi semua. Dia nampak Yastrib, dia pun tunggu kat Yastrib. Tu ya Yahudi banyak di Madinah. Dia berkumpul kat situ nak datang, nak sambut ni. Pasal dia pun berharap Nabi itu ialah di kalangan bangsa Yahudi.
Mereka buat kajian, bukan saja cari bentuk muka bumi, geografi, sampai bintang mereka kaji. Sampai mereka nama satu bintang tu bintang Muhammad. Pun pandai tentang bintang. Sehingga malam tu nampak bintang Muhammad jatuh. Mereka kata, dah lahir dah Muhammad ni. Yakin. Sungguh tu dia pergi rumah ke rumah di Madinah. Dia pergi rumah-rumah. Siapa yang bersalin nak tengok. Anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki dan perempuan. Tapi atas kehendak Allah SWT malam tu, semua perempuan Yahudi yang melahirkan, semua anak perempuan je. Perempuan itu dia lahir di Mekah. Nampak? Ini sebab tu nak kena faham dalam perjuangan ni ada banyak benda yang kita tak boleh jangkau akal. Allah akan bagi satu keputusan yang kita tak terfikir. Kita fikir kod ni, mesti kod ni. Tiba-tiba Allah bagi kod jalan lain yang tak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan daripada sumber yang tidak kita sangka. Sebab tu kita ni kerja kita berbuat. Sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh mantapkan tauhid kita, sungguh-sungguh mantapkan iman kita ni. Kan? Masya Allah. Bolehlah tu. Ada pula yang menyembah sungai, gunung, pohon kayu. Bahkan ada yang menyembah benda-benda kecil seperti batu-batu yang dianggap keramat dan berbagai-bagai lagi. Wah, ni semua salah belaka ni. Salah belaka. Sebab itu semua adalah makhluk. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam untuk mengubah segala kepercayaan yang salah itu. Turun Quran. Itulah panduan kita. Sebab tu dalam Quran awal-awal kita baca zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan? Quran tu Allah turunkan tanpa boleh kita ada rasa ragu dengan Quran, sebab Allah yang turunkan Quran. Turun kepada kita ini melalui Jibril, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke kita hari ini. Sebab tu Quran, pembacaan Quran tak boleh kita tinggal. Kena baca hari-hari. Tak boleh tunggu seminggu sekali, atau tak boleh hanya kita mengamalkan surah-surah tertentu sahaja. Itu penyakit dia. Bagus tapi jadi penyakit dia. Dia baca Yasin hari-hari, dia baca Al-Mu hari-hari, dia baca Al-Waqiah hari-hari, tapi dia ada niat lain. Al-Waqiah rezeki banyak, dia kata. Dia macam tu. Kan? Baca Yasin semua masalah-masalah boleh diselesaikan. Dia baca Al-Mu sebab nak jauh daripada fitnah kubur. Betul lah tu faedah dia. Tapi kalau dia fikir macam tu, dengan dia meninggalkan membaca Al-Quran tu sendiri daripada awal sampai hujung, ada tak kena. Jadi selain kita dok baca surah-surah tertentu, jangan ditinggalkan pembacaan Quran daripada awal surah tu sampai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Bacalah sikit, jangan dok tinggal. Masya-Allah. Dulu kita dah bincang masa Ramadan dulu kan. Tanda-tanda kita punya amalan kita tu waktu Ramadan diterima tu, insya-Allah kalau dalam Ramadan kita baca Quran, terus bulan-bulan lain kita tak tinggalkan Quran. Macam biasa jalan terus. Kalau ikut kan, bertadarus ni bukannya amalan dalam Ramadan je. Sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang tahun lah. Tapi kita ni kadang dah jadi biasa kan. Dah habis Ramadan, habis dah. Cuma nak faham bila Ramadan, kelebihan dia lebih lah. Ada banyak kelebihan. Tapi bukan bermakna bila habis Ramadan kita tinggalkan. Tidak begitu kan. Maka itu sebabnya turunnya Quran. Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Maka datanglah seruan. Serulah manusia ni kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan tu apa? Akidah yang benar. Apa akidah yang benar tu? La ilaha illallah, dengan hikmah. Sebab tu Nabi awal-awal tak pergi pecah dulu patung tu, hikmah dulu. Kan, dengan memberi pelajaran yang baik-baik. Nampak? Sama juga dengan surah wal-'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali atau melainkan mereka yang beriman. Nampak? Beriman tu maksudnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang beramal soleh bermakna beramal, mana menegakkan Islam.
Wa tawasau bil haq, yang menyampaikan yang hak. Apa kalimah yang hak? La ilaha illallah. Wa tawasau bis sabr, dengan penuh kesabaran. Pasal apa nak kena sabar? Pasal kita berhadapan dengan manusia ni macam-macam ragam, macam-macam perangainya, macam-macam bentuk, macam-macam budaya bangsanya kan. Dia nak kena sabar banyak. Masya-Allah. Tu nak cerita yang tu, bila Quran turun dah ada perintah. Malah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut lagi dalam Quran, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minu billah. Kita ni umat Muhammad ni umat yang terbaik, lebih baik atau terbaik kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, sebab kita nak ada kerja nak bawa agama ni, ta'muruna bil ma'ruf, nak ajak manusia ni pada ma'ruf. Perkara ma'ruf yang paling besar apa? Memberi seseorang tu mendapat Islam, seorang tu dapat iman. Wa tanhau 'anil munkar. Kita yang besar ni nak cegah syirik. Nak cegah orang yang syirik ni kan. Dan kita pegang sungguh dengan Allah Subhanahu taala, wa tu'minu billah, berpegang sungguh kita dengan Allah ni. Berkata berpegang teguh sungguh dengan Allah ni, beriman sungguh tanpa ada syak, ada zan dan waham. Tu kan Allah turunkan Quran untuk menolak semua kepercayaan-kepercayaan yang salah tadi. Dia kerja tu sampailah hari ini, sampai akhir zaman diteruskan. Kitalah penerusnya. Paling-paling tidak pun kita berpeganglah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang ringan sahaja sebenarnya. Balighu anni walau ayat. Hendaklah kamu sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Itu ringanlah pada kita kan. Tapi kena buatlah. Bila kita buat, kita belajar, mengaji, beramal, jadi makin lama kita bertambah ilmu dan amalnya. Banyaklah benda kita tahu. Jadi kalau apa masalah pun insya-Allah adalah jawabnya. Dan bila kita nak belajar tu kena ada guru pula. Jadi kita jawab tu bukan ikut nafsu kita. Kita jawab seperti mana yang telah kita belajar. Habis yang tu. Untuk meninggikan darjat umat manusia dengan mengajar umat manusia supaya beriman kepada Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Itu tujuan Quran tu. Jadi manusia yang tak tahu Tuhan, tak kenal Tuhan, salah sembahan. Salah dia menyembah tu salah. Antikat dia salah, tauhid dia salah, semua salah. Bukan saja bab tauhid ni, habis semua. Cara hidup semua salah. Tak ada cara hidup lah pendek kata. Jadi Islam datang nak ajar manusia bahawa Allah tu Tuhan. Islam tu agama. Malah cara hidup Islam. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah SWT hanyalah Islam. Dan ad-din tu, pada tafsir nak faham ad-din, kita faham agama. Ad-din tu cara hidup. Cara hidup. Bila cara hidup kita ini mesti berpandukan kepada agama. Bila berpandu ke agama, Islam menyuluh seluruh kehidupan kita. Masya Allah. Baru ni ada kok satu kes kan. Ayah didik elok-elok tutup aurat semua, lepas tu dia tak nak tutup aurat kan. Dia kata sebab dia tak nak jadi hipokrit. Sebab dulu dia tutup aurat sebab dia segan dengan ayah dia. Sebab ayah duk suruh. Ayah pula alim lah kira kan. Tapi dia tak nak tutup lah, dia kata. Pasal ini masalah lain, ini masalah peribadi. Saya nak jadi diri saya sendiri. Tu. Semoga Allah beri hidayah dan taufik lah kepada orang yang saya maksudkan ni. Mungkin para jemaah pun ada dengar kot cerita-cerita tu kan. Sekarang ni medsos ni banyak. Dari kecil ayah dia ajar dia kan. Bila dia besar, dia tak nak dah. Dia kata ayah dia pun dah meninggal lah, tak apa. Dia tak ada halangan dah untuk buka aurat semua. Bagi didikan semua. Dia pada ilmunya, mak ayah tidak menanggung dosa anak. Tidak. Sebenarnya tak ada orang tanggung dosa orang sebenarnya. Atau suami pun tak tanggung dosa isteri. Sebenar-benarnya selalu kita faham macam tu. Cuma selalu orang cakap yang tanggung tu begini. Kita tak nafikan orang kata jenuh suami nak tanggung, jenuh mak ayah nak tanggung. Kenapa orang cakap begitu? Sebab bila mana suami tak ajar isteri. Tu kan. Bila mak ayah tak ajar anak. Bila kita dah menyampaikan, dah ajar, dah didik elok, dia yang tak beramal lah. Kita tak ada tanggung dah situ. Bukan tanggungan kita dah. Kita melepaskan diri kita dah. Itu pada dia. Tapi rugilah ayah dia kan. Sebab kalau dia beramal terus atas apa yang ayah dia ajar, maka amalan tu berterusan.
Nampak? Pahala berterusan. Tapi kalau dia buat sesuatu yang berlawanan, dia tidak berterusan pada mak ayah dia. Sebab dah ajar. Tapi kalau tak ajar, jadi masalah. Contoh, dia tak aurat. Bila orang tanya, kenapa tak aurat? Mak ayah saya tak ajar. Nampak? Dia pergi pada tak ajar tu. Tak didik, tak dakwah. Tak pernah. Ayah saya tak pernah suruh, dia kata. Saya ni kalau nak komputer ayah saya beli dia. Nak kereta pun saya beli. Tapi bab aurat ni tak nak tutup. Tak nak suruh. Tak nak suruh. Dia banyak kan. Bab aurat ni pun isu yang agak kadang-kadang susah orang nak faham pasal. Kadang-kadang orang faham tak aurat ni pakai tudung. Sebenarnya kalau pakai tudung saja itu bukan tak aurat. Sebab tu ramai hari ni pakai tudung, bajunya ketat atau kain yang jarang atau macam-macam lah. Kan? Sebab kita tak kata pakai tudung. Kita lebih selamat kata tutup aurat. Dia jelas bila tak aurat tutup badan lah. Bila kata pakai tudung orang salah faham. Maka dia pakai tudung tapi dia pakai t-shirt contoh kan. Itu tidak tutup aurat. Sebab aurat ni bukan hanya tutup kepala, bukan hanya tutup rambut, tapi tutup seluruh tubuh badan kecuali muka dengan pergelangan ataupun telapak tangan ni. Kan ada dua lah yang pandangan tutup muka pun pandangan juga, buka bahagian muka pun satu pandangan juga. Ada dua tu ada khaul pandangan pendapat. Bolehlah nak ikut mana pun jadi tutup aurat lah. Tutup aurat. Jadi kalau dia kata pakai tudung, tak kena. Jadi balik pada soalan tadi, mak ayah tak tanggung lah. Tak tanggung. Sebab dah ajar lah. Jelas saya tengok dia punya statement tu pun memang ada gambar lagi dari kecil. Dengan ayah dia kan. Memang tutup aurat. Sampai besar dia tutup aurat. Bapak dia meninggal, dia buka. Dia kata lama nak buka lah. Tapi dia tunggu masa je. Tunggu hari raya. Dahsyat tu. Tunggu 1 Syawal. Pasal nak kabarkan, dia tak nak hipokrit. Dia nak jadi diri sendiri. Tapi kita ni dalam situasi macam ni, apa kita nak buat? Ya Allah, kau berilah hidayah dan taufik kepada orang yang berkaitan tu lah. Masya Allah. Jangan kita duk kutuk pula kan. Dia ada asas dah. Tak salah saya dia duduk Syria lama tu. Sebab ayah dia kan mengaji Syria kan. Saya rasa tahu kot siapa yang saya maksudkan ni. Tak tahu lah saya sebut, tak tahu saya sebut lah. Almarhum Azmil Mustafa. Anak dia lah. Dulu waktu dia dapat kesedaran, maka dia berhijrah ke Syria. Dia bawa semua anak-anak, termasuk yang ni lah. Dia kosong je. Dia memang sungguh mengaji. Sehingga anak-anak dia memang Arab bagus. Yang ni saya tak tahulah kan. Tapi ada anak bahasa Arab memang bagus. So dia balik dia jadi pendakwah jugalah. Apabila kita tengok kesungguhan dia sampai ada ketika dia sakit tak boleh bangun pun, dia datang masjid juga. Ada tengok kan, ramai orang viral kan benda tu. Masya Allah hebat. Dia meninggalkan dalam keadaan yang hebat lah kan. Tapi Allah uji dia dengan ni lah, ujian jugalah. Ini namanya ujian. Sebab tu Allah kata yauma yanfa'u malun wala banun. Bila berlaku hari kiamat tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak. Nampak anak-anak ni boleh jadi ujian kepada kita. Tapi saya tegaskan situlah, tak ada sangkut paut dengan ayah dah. Sebab ayah dah ajar elok lah. Cuma sayang lah. Tapi kita berdoa lah, kan. Semoga Allah beri hidayah dan taufik kepada dia. Jangan kita duk kutuk pula kan. Saya cerita ni pun sebab tak tahu, saya sebutlah nama tu. Supaya jadi pelajaran pada kita. Bukanlah bermaksud kita nak besarkan cerita tu kan. Cuma nak ambil pengetahuan dan pelajaran. Sebab ilmu tanpa iman yang kita belajar ni memang tak ke mana. Ilmu ni, kita mengaji ni mesti berdasarkan iman baru jadi. Nampak tak? Maknanya dia ada ilmu, tapi sebab tak kuat iman dia, maka dia tinggal. Kan? Orang iman kuat, ilmu tak strong, tapi dia akan mencari ilmu atas iman jadi. Walaupun susah payah cari ilmu ni. Susah payah cari ilmu ni bukan senang. Nak kena beli kitab. Betul belum kira nak habis. Kalau tengok balik, Allah bila pula nak habis ni. Sempat ke? Tapi niat kita hari ni, nama amalu biniat kan. Niat kita tu Allah dah pandang dah. Dia macam tu. Niat kita Allah dah pandang. Kita kan tahu tiba-tiba dah tak ada kan. Tapi kita memang orang mengaji, insya-Allah. Mengaji ni besar. Mengaji ni semua makhluk daratan lautan doakan keampunan untuk kita. Besar. So jangan duk susah hati.
Itu satu sikap yang baik. Tapi kita mengaji tu kan. Mengaji dengan harapan Allah bagi kita mudah beramal. Amin insya-Allah. Ha? Itu ustazah kan, itu berkaitan dengan takwa lah. Ujian tu. Dia ujian macam-macam. Kadang Allah datangkan ujian ni melalui binatang, kadang Allah datangkan ujian melalui suami, kadang Allah datang ujian melalui isteri, kadang Allah datang ujian melalui anak-anak, kadang Allah datangkan ujian melalui dosa tau. Ada dosa yang kita nak tinggal tapi dia datang ganggu kita. Dosa tu ganggu kita. Sampai kita tak peduli, kita nak buat juga dosa. Tapi kita tahu salah tapi kita buat juga. Itu ujian lah, ujian. Selalu maksudnya bila datang ujian tu, dia akan datang lagi. Mana Allah bagi sebagai tapisan lah. Kita lihat tu sebagai ujian, baru kita tempuh je. Bila kita gagal, kita minta, ya Allah, berilah kekuatan hati pada aku menghadapi ujian yang seterusnya. Tak ada siapa boleh elak ujian. Mesti ada ujian. Kadang-kadang tengok ada kawan-kawan kita diuji dengan sakit, kita tak sakit pun kan. Kita tak sakit. Tapi kita fikir, aku tak sakit, dia sakit. Allah mesti bagi aku yang lain. Sebab dia ni, ujian ni atau bala ni, kita nampak benda besar. Benda besar tu macam tanah runtuh, gempa bumi, apa lagi, ribut. Tapi ujian ni juga ialah ujian perasaan. Ujian tu contoh datang mungkin kita jadi anak derhaka, na'udzubillah. Ujian pada kita. Kita orang yang sembahyang kan, tapi bab-bab derhaka ni kita dengan mak ayah kita payah. Ataupun mungkin kita jadi mak ayah yang tidak bertanggungjawab, boleh jadi juga ujian tu. Boleh jadi kadang-kadang kita lemah dalam amal, ujian pada kita tu tak minat nak beramal, tak sedap. Kadang ujian pada kita tu perkara yang kita tak sedar. Tapi kita tak rasa itu ujian, kita rasa ini biasalah. Tapi bila datang angin ribut, ujian ni, kita nampak kot tu. Sebenarnya ujian ni keling kita. Kita tak boleh elak. Jadi kalau saya kata contoh dia kan, dia diuji dengan sakit. Mungkin kita tak sakit, tapi mungkin Allah sedang uji kita dengan bergelora jiwa kita dengan dosa contoh. Kita macam cenderung nak pergi pada satu dosa, na'udzubillah kan. Saya cerita je lah ni, na'udzubillah, minta Allah lindung saya lah. Dan melindungi kita semua kan. Kita rasa macam lain macam dengan dosa ni. Kita rasa macam nak buat. Dia datang tau, perasaan tu dia datang. Jangan main tu. Maka bila datang begitu, kita minta, ya Allah, beri aku kekuatan. Tapi contoh kita terjerumus juga. Apa nak buat? Jangan layan terus. Tapi balik kepada Allah. Kan? Taubat balik. Lepas tu duduk lama esok, dia kacau kita lagi kan. Dia kadang dia kacau bukan berturut-turut. Dia biar lama, dia kacau kita lagi. Apa-apa dosa, tak kisah. Apa benda pun, dia macam tu. Lepas tu kita terjerumus balik. Apa nak buat? Jangan melayan satu bisikan. Dia akan kata macam ni. Alah, terus je lah. Macam kamu taubat pun tak guna lah. Dia ada main kat sini. Tak, jangan layan tu. Taubat juga. Walaupun kita ni jenis taubat berdah ratus-ratus kali. Tak apalah, teruskanlah taubat. Mudah-mudahan sebelum kita mati, taubat kita tu diterima oleh Allah SWT. Tapi nampak, macam kita bincang awal tadi, dalam bab-bab begitu, lebih selamat daripada bab iman ni. Bab iman kalau orang salah keimanan, dia habis terus. Semua amalan dia batal begitu je. Itu lagi bahaya. Kalau bab tadi kita boleh taubat. Allah terima, tak apa kau datang pada aku. Tapi kalau bab akidah ni dia tak boleh. Bab akidah dia tak boleh buat main-main. Memang kena kejap. Kejap tu bukan sebentar. Kejap tu apa? Itu istilah kan dalam kitab, kejap. Apa nak panggil apa nah? Kejap ni. Kuat. Kalau kita kejap ni macam tunggu sebentar ya. Kejap. Dikejap sungguh. Kukuh lah. Padu kot boleh lah. Masya Allah. Itulah kita sabar je lah. Masya Allah. Apa tadi? Tu. Dengan beriman kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta tunggal dari alam semesta ini, terangkatlah darjat umat manusia dari menyembah segala rupa benda yang sebenarnya harus mereka kuasai
dan mereka manfaatkan, bukan ditakuti dan disembah. Sedangkan makhluk sekeliling kita ni Allah jadikan untuk kebaikan kita balik. Bulan matahari untuk kebaikan kita. Kerana ada bulan, maka kita ada bulan. Kita lahir pada bulan berapa? Saya lahir pada bulan Jun kan, contoh kan. Bulan Jun. Atau dia berkaitan dengan bulan. Bulan sepatutnya Zulkaidah, Zulhijjah lah kan. Ini pasal kita duduk zaman lah ni, kita duduk pakai macam tu lah. Ni Syawal contoh kan, bulan Syawal. Sebab tu kalau kita tengok orang buat kajian bulan kan, dia lahir bulan berapa, dia ada kaitan dengan sikap dia. Sebab sebenarnya alam ni dengan manusia dia saling berkait. Bulan berapa dia lahir contoh. Ustazah lahir bulan berapa? Mana kalau bulan orang putih ni? Dia ada kaitan. Saya sebelah bulan 6. Tu apa ya? 13 bulan 6. Tu. Dia punya hatinya kuat lah macam ustazah ni kan. Tapi ustazah ni dia suka, sebenarnya ustazah suka berjalan-jalan juga. Saya bukan cerita saja-saja nak ni. Dia ada kaitan dengan kehidupan kita dengan bulan-bulan tu. Saya tak naklah cerita panjang. Panjang pula kan. Nak cerita berkait dia untuk faedah kita balik. Matahari untuk faedah kita balik. Allah jadikan dia makhluk Allah Ta'ala yang sampai masa itu akan musnah. Daripada dulu-dulu kala tu sampai matahari tu je. Bukan matahari tu berubah. Bukan zaman Nabi Adam matahari lain. Tak, matahari tu. Sampai habis dunia ni kan. Yaum. Kan. Hari kebangkitan. Itu habis. Habis. Betul Allah bagi matahari baru. Itu matahari baru yang dia special lah. Dia dekat dengan kepala kita sejengkal. Tapi tak tahulah matahari itu bentuk macam mana, kita tak tahu. Dia sejengkal. Bila dia sejengkal, itu yang ada orang peluh dia sampai ke buku lali. Ada kepala lutut, ada sangkah pinggang, ada tarak dada, lemah pun ada. Tapi ada orang sebelah tu, tak ada apa-apa pun sebelah tu. Macam mana kita nak faham? Kita kalau faham, kalau sini air, kita tenggelam sama, tak air untuk dia je. Masya Allah, itu hebat masa tu. Sebab semua Allah puja kan, dia nak buat kat mana boleh. Jadi matahari yang ada ni untuk manfaat siapa sebenarnya? Untuk manfaat kita. Bulan untuk manfaat kita. Sungai, laut, semua untuk manfaat kita. Malah air laut kalau kita tengok secara asas, sebenarnya air laut tu dia masin. Sebab apa? Sebab nak meneutralkan bau busuk di atas muka bumi ni. Maka Allah jadikan sungai. Maka sungai tu dibawa ke kotoran. Sungai tu dibawa ke kotoran. Bawa, laju airnya. Dia mengalir. Dia pergi ke muara. Sampai laut. Bila pergi ke laut, apa benda di laut ke, bangkai apa pun tak bau. Sebab dia garam. Kandungan garam dia buatkan hilang bau. Sebab tu kita basuh ikan guna garam. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok yang tu saja, nampak tak manfaat laut, sungai? Itu baru tengok itu. Belum tengok lagi manfaat apa yang ada dalam laut tu. Ikan-ikannya, udang, ketamnya. Masya Allah. Tapi dia bercara yang haram juga. Tu masalah. Punya banyak benda yang halal, dia suka yang haram juga. Punya banyak air yang halal, cari yang haram juga. Punya banyak daging yang halal, tanya yang haram juga. Itu manusia dia pelik gitu. Punya banyak benda yang baik, dia suka benda yang tak baik juga. Itu nak cerita ringkas gitu lah kan. Jadi sebenarnya Allah jadikan alam ni untuk apa? Untuk kebaikan kita balik. Sebagai alat pula untuk kita manfaatkan pula apa yang Allah bagi ni, jadi ibadah kita kepada Allah. Kita persembahkan balik kepada Allah, jadi amal ibadah kita. Balik ke akhirat, dia jadi amal soleh kita, kita kutip balik hasil dia di akhirat, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dia walaupun ni kalau kira nak kena habiskan ni, tapi saya berhenti situ. Jadi kalau kira kan ada tajuk kecil bawah tu kan, memantapkan tauhid dengan mempelajari alam semesta tu kan. Tapi saya berhenti kat sini je. Nanti sebab bawah tu nak cerita tauhid. Jadi tanda kat situ tauhid. Saya harap kalau dah ikut pengajian ni jangan missing in action lah. Pasal nanti dia akan pening pula kan. Pasal saya sambung-sambung macam tu. Cuma nak rezeki sebab ada rakaman, tapi rakaman ni pun dihilang kan. Boleh upload. Elok simpan lah. Sebab nanti boleh tengok balik lah. Mana tahu nanti kita ada urusan kan. Kita boleh tengok balik dekat YouTube kan. Darul Taklim kan. YouTube Darul Taklim. Saya ulang balik lah. Dia sebolehnya jangan miss lah.
Tapi kalau miss sebab kita mesti ada urusan kan. Maka boleh tengok balik di Facebook Darul Ta'lim. InsyaAllah. Memakan masa ni insyaAllah. Saya tak ke mana. Kalau tengok muka surat dekat mukadimah saja, insyaAllah. Memang tempat lain pun saya ajar macam ni. Bukan saya kata dekat sini. Kitab yang sama, saya ajar tempat lain memang macam ni. Lama besok baru kita sentuh wujud. Kita buat wujud khidam baqaq mukhalafatul hawas ni lambat lagi nak cerita. Semua saya cerita angin-angin dia saja je. Sebab nak betul mantap dan faham dulu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni Allah terimalah. Mudah-mudahan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya muqallibal qulub tsabi' qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu apa ni? Saya lupa Nasir suruh iklan kan ni. Besok itu tuan guru saya kan antara buku yang saya